يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan Allah berupa kitab suci dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan, yakni tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, yakni api neraka, dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, yakni dari dosa, dan mereka akan mendapat kesiksaan yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan kesiksaan, yakni membeli kesiksaan dengan keampunan. Alangkah sabarnya mereka menanggung azab neraka. Balasan itu disebabkan kerana Allah telah menurunkan kitab suci yang membawa kebenaran, tetapi mereka menyalahinya. Mereka menyalahi, dan sesungguhnya orang-orang yang menyalahi kitab suci adalah berada dalam penyimpangan yang amat jauh, yakni dari kebenaran. Itulah ayat 100 sampai 176 tadi, daripada 174 sampai 176 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan Allah berupa kitab suci dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit. Faedahnya, apakah maksud menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah? Dan siapakah yang boleh menyembunyikannya? Kita tengok situ dulu, nota ada situ 269. Keuntungan dunia itu meskipun kelihatan banyak, tetapi pada hakikatnya ia hanya sedikit, kerana Allah telah berfirman. Ini dalam firman Allah ni, kita tengok hakikatnya sedikit bagai dunia ni. Jadi siapakah yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan Allah itu? Umumnya ialah orang-orang alim lah, di kalangan ahli kitab. Apa ni kita panggil pendeta mereka tu orang-orang alim di kalangan mereka. Dan ini walaupun secara khususnya berkait dengan mereka, tetapi secara umumnya orang-orang lain pun termasuk juga. Mana orang-orang alim, ahli-ahli agama, orang kata agamawan. Kalau kita ni dia panggil agamawan. Dan betul lah boleh menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Allah SWT sebut orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, terutamanya dalam keadaan sedar. Dalam keadaan sedar. Kalau tak sedar itu pun salah juga. Sebab apa tidak ngaji molek? Siapa jadi faham molek benda lagu tu? Menyembunyi itu dengan sengaja, seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab dahulu. Orang-orang awam ni tak tahu gapo. Jadi dia susuk sembunyikan. Antaranya kalau hak berkenaan dengan ahlul kitab telah sembunyikan tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, yang mana ada sifat dia begini-gini sebut dengan jelas, dia sembunyikan. Jadi sehingga orang-orang dia, penganut-penganut dia tu tak tahu. Padahal dia tahu.
kita kata orang, kita kata tuk alim lah. Tuk alim dia tu tahu dia sengaja menyembunyikan. Sebab apa? Sebab kalau tidak sembunyikan akan hilanglah pengaruh dia. Itu masalahnya. Akan hilanglah pengaruh dia. Selama ni orang duduk puja dia, orang duduk hormat kepada dia, dia berasa apabila berpindah kepada orang lain, orang terima orang lain, maka tak ada lah berasa dia tu terhormat. Itu pada perasaan dia. Hak sebenarnya tidak begitu. Kalau dia terima pun lebih lagi dimuliakan, lebih lagi terhormat. Tapi perasaan manusia tu begitu. Dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit. Jadi apa duduk susuk tu? Duduk susuk tu nak dapat dunia yang sedikit. Ni Tuhan marah. Tuhan kata, kalau hidup lagu ni, kalau makan gaji kau, kita kata ada pendapatan kau dengan cara makan api tu hakikatnya. Bukan nak makan gaji. Makan api tu hakikatnya. Tak boleh buat lagu tu bab agama ni. Tak boleh main susuk-susuk. Setengah-setengah tu memang dengan sengaja, setengah-setengah tu tidak sengaja. Dia tidak sedar, dia tidak tahu. Sebab dia tu cara pengajiannya, cara dia terima tu begitu dah. Dia merasa betul dah lah gitu. Ini masalah hak berlaku kepada ahli kitab dahulu. Enggak, kalau kita tengok zaman ni, kita pun muka Nabi ada kan, umat dia ni akan ikut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta orang-orang dulu. Kalau masuk dalam lubang bewok pun benda tak pernah sabar lah, kita kata apa nak masuk dalam lubang bewoknya, pun masuk juga, nak rayaknya. Jadi hak kita tengok berlaku ni sedikit sebanyak ada berlaku gitu, ada berlaku. Jadi kita nak kata dia menyembunyikan pun susah juga. Sebab apa? Kalau kita kaji lah tengok, dia tak faham. Suka baik lah tu, kita suka baik, dia tak faham. Siapa dia menafikan misalnya hak zaman ni lah, hak zaman kita. Kalau tidak, kita berasa tak ada kena-mengena dengan kita. Ayat Quran ni semua berkenaan dengan orang zaman dulu belaka cerita ni. Dia cerita orang zaman dulu tak molek, mana kita pun kalau ikut cara lagu tu pun tak molek juga. Itu maksudnya. Misalnya kita kata contohnya, nya kata hak lagu ni kita dengar sendirilah, mana dalam YouTube, dalam kapal tersebar umum. Duduk kecek sampai ke peringkat mufti, duduk kata dia panggil tauhid 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, itu kata dia tauhid wahabi, bukan tauhid dalam Quran. Di situ kalau kita perhati, kita suka baiklah, tak tahu ni, tak tahu. Dia duduk setengah tidak begitu, padahal dalam Quran tu penuh dengan hak tu. Setelah itulah kita tengok, itulah hak Nabi kata akhir zaman ni akan dilantik orang-orang hak tidak berkelayakan. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila diserahkan jawatan, kedudukan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Nabi kata tunggulah masa kebinasaan. Jadi lagu mana waktu tu? Kan dalam hadis ada sebut, bila dilantik maka jadi mana? Fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka buat keluar ketua. Nabi sebut tu apa ni? Fatwa. Orang kita panggil ketua. Mereka buat keluar fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Nak ayat akan ada lagu tu. Pasal apa dia buat keluar fatwa? Kita mufti. Jadi mana para mufti kena beringatlah, jangan berasa kita tu tak kena semua. Jangan berasa begitu. Takut-takut tilik-tilik lah diri sendiri tu, takut-takut termasuk dalam ni jaya kita. Rugilah kita dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Kalau bagi saya lah, kalau lagu tu tanpa ilmu tu,
Kalau duduk kata begitu, padahal dalam Quran penuh, Allah banyak gitu. Boleh kita kata tidak ajaran Quran, tidak ajaran Ahlus Sunnah lagu tu. Boleh kita kata. Kita sekarang tak tahu ni. Boleh jadi. Jadi pada hakikatnya tersembunyilah ilmu Quran itu. Bukan dengan sengaja menyembunyikan. Dia sendiri itu tak tahu. Pak kita kata boleh kau tak tahu ni? Dah nak katakan. Nak katakan. Kalau kita tak kata tak tahu, Nabi pun kata dah tanpa ilmu. Buat keluar fatwa tanpa ilmu. Fadallu, akibatnya fadallu wa adallu. Mereka sendiri jadi sesat. Hak keluar fatwa. Dan mereka menyesatkan orang lain pun jadi sesat. Balah tak ada pasal. Hak ni tuduh hak ni tidak ahli sunnah. Sesat. Hak ni tuduh ni. Jadi gitu. Hak tu nyata tu keadaan ni tu. Saya nampak benar hak tu. Sebab tu saya cuba nasihat, saya cuba tegur orang tu orang ni. Mudah-mudahan insaf lah kembali ke pangkal jalan. Sebab itu mana terlanjur dah tu. Tak betul tu lagu tu. Tak betul. Kalau lagu tu nyanyilah. Ni lah. Nak kata dia sembunyikan kita suka baik. Saya rasa tidak gitu. Sebab saya pun mengaji juga cara tu. Memang kalau mengaji cara sistem lama kita kan, kalau akidah ni saya mengaji juga. Tu memang tak akan jumpa tauhid. Orang panggil tauhid 3. Siapa dia kata tauhid 3 ni trinity benar. Jadi hak kecek gini ni bukan biar kejut gitu. Padahal tauhid 3 tu orang panggil je. Tak banyak perkara lagi. Hak 3 ambil air semaya 3 kali dah. Trinity kau tu dah. Kau tu goni 3, kau tu goni 3 dah. So Trinity belakang lah Islam. Tak kena lagu tu kan. Mudah tu kata nak hukum. Orang ramai ni jadi kan bila dengar tu. Dia kata bukan ahli sunnah ni. Sesat dia kata Wahabi. Boleh. Jadi tak ada pasal-pasal sama-sama sendiri hidup menyesatkan satu sama lain. Puncanya mana? Ahli kitab lah. Tentu alim tu. Orang panggil tu alim, pada hakikatnya sebenarnya tak habis orang kata mengaji. Sebenarnya begitulah. Yang ngaji so aliran. Jangan kita ingat benda ni kalau orang ngaji ni saya jadi doktor tu mana dia tahulah kaedah. Doktor tu pun banyak aliran juga. Kalau orang ngaji doktor pakar sekalipun bahagian elopati dia tahu tu. Kadang-kadang orang sebut kalau lain tak tahu apa satu. Padahal orang lain 24 kata alik-alik segar orang tu, segar orang ni. Dia tidak mahu menerima hakikat itu. Kalau kelebihan orang lain tak saya terima. Dia saja. Sesoalnya dia lah. Sajanya yang boleh bagi ubat kepada orang. Yang layak. Yang telah berjasa kepada manusia. Sesoalnya begitu. Padahal kenyataannya tidak begitu dalam hidup ni. Jangan kita duduk mendabik dada. Hak kita saja betul. Tengok kata orang lain itu banyak lagi aliran dalam dunia. Bukan satu perkara, bukan Islam apa di dalam agama, dalam perubatan, dalam bidang-bidang lain pun gitu juga. Kadang-kadang balas tak ada pasal. Padahal kalau kita bersikap terbuka kan boleh ambil kelebihan orang tu, kelebihan orang ni, dia pun ada jasa juga. Kan kalau terbuka begitu senang, ni jenis tutup itu tu. Bukan setakat tu, tutup pula. Ni dah tu. Kita pun ada juga tu. Cuma saya duduk perhatilah, ia tidak sengaja. Sebab sistem itulah saya nampak sistem pengajian yang ada ni tidak lengkap, tak sempurna bagi saya. Kalau sempurna, dia menyebabkan orang jadi bila keluar daripada sistem pengajian dia menjadi faham oleh. Ni tak. Jadi duk suka buruk korang tu, suka buruk korang ni. Sebab apa? Taja-taja tak mengaji cara salah. Padahalnya dalam kitab-kitab sebut semua dalam kitab mana-mana pun. Asal ahli sunnah ni salah khalaf. Salah khalaf. Ada semua tu. Tapi kita cuba tanya sekali lagi. Pas dia mau tahu salah ni dia mau mengaji kitab mana? Tak mengaji sekarang. Alim dah tu. Mengaji khalaf saja. Pas nak tahu lagu mana salah. Nak tahu lagu mana salah. Tapi kita semua terima ahli sunnah ni salah dan khalaf. Apa lagu mana akidah salah tu?
Kita pun ayat saja. Inilah yang jadi masalahnya. Kita tidak tahu, tak mengaji. Kita dia sebutir pun tak mengaji. Alah ke mana nak tahu? Sebab tu kita kata suka baik lah tu, suka baik. Dia tidak menyembunyikan, tetapi jadi tersembunyi juga dengan sebab tak ada pengetahuan. Fa'aftau bighairi ilmin, dia buat keluar fatwa tanpa ilmu. Tak ada ilmu lah tu, sebab tak ada ilmu lah. Kalau dia ada ilmu, dia tidak begitu. Tidak begitu. Baiklah. 269. Keuntungan dunia itu meskipun kelihatan banyak. Jadi kadang-kadang kita pulmoh juga nak make rusing. Kalau orang kata seria, seria pun yang nak sikit dengar kita hak ngaji ni. Apalah. Terekat hak lagu ni molek-molek duduk harai 20 tahun dah. Jelas dah. Kesesatan. Nya halal pula tu apa? Nak gapo gak ni? Nak gapo gak ni? Jelas dah, tak boleh pergi lama dah. Saya duduk rakyat kita dah nampak lama dah, baca lama dah cerita ni. Kesesatan dia tu bukan sedua perkara, banyak. Cuba nak kahir semacam nak kata tu ahli sunnah, tu ahli sunnah, ahli sunnah. Ini apa cerita ni? Tu bimbang tu nak gapo sebenarnya, nak gapo? Orang-orang duduk bela sangat. Kalau kata hadis-hadis ni, hadis-hadis ada dalam kitab ni, maudhu' apa semua sahih berlaku. Yalah kat ahli sunnah lah kata. Cuba ambil harta padan dah, banyak lagi. Banyak lagi. Ahli sunnah lah kata. Kalau lagu tu parok tak ada hadis maudhu' dah. Tak ada hadis maudhu' dah. Apa lagu mana? Sebab tu kata tak boleh. Banyak lagi pelik-pelik, lebih kurang Syiah. Ada kutub mutasarrif lah, wali kutub. Wali kutub lah sebut orang tua ni, kita kenal kakak. Penipu besar. Waktu pula wali mutasarrif ni boleh mentadbir, mengatur alam ni. Tuhan beri kuasa ke dia. Ahli sunnah lah betul. Bolehnya ke kata ahli sunnah lemah semua Syiah. Iman dia tu boleh menguasai alam. Dia ada kuasa takwini, dia panggil. Semua Syiah. Ahli sunnah lah betul. Bolehnya kata ahli sunnah nak gapo gak dunia ni sebentar so ni Tuhan kata. Kalau baca ayat ni jelas lah. Apa tu? Orang-orang tak saya dengar apa yang jadi tutup fikiran. Kadang-kadang saya fikir inilah akibat orang kalau tak saya dengar hak sunnah, lawan sunnah kan, dia nak mendegak semacam hak bid'ah, dia jadi gitu. Tutup fikiran dia, tak apa. Benda orang lain nampak, dia tak nampak. Itu bahayanya. Itu bahaya, jangan terbaik. Kadang-kadang kalau kita sebut gitu, ya suka ya. Suka lah lagi. Suka lagi. Lepas tu kau nampak, atas darat tak nampak lagi. Orang lain semua nampak, dia tak nampak lagi. Padahal ngaji kalah nampak. Itu bahaya lah. Inilah yang Nabi kata lah, akhir zaman ni kan, Dajjal tu kan, dia sebut tulis ni dahi ni tulis kafir. Tak nampak. Tapi Nabi kata tu peliknya. Tapi kalau orang ada iman, dia akan nampak ya, walaupun buta huruf. Kan pelik tu. Nak ayat tu akhir zaman ni, iman tu penting, jagalah molek. Janganlah duduk masuk pengaruh benda-benda kongsi-kongsi gini. Dan jadi punah, tutup fikiran, tak nampak. Itulah Nabi ayat tu. Jelas tu lihat tak dahi ni. Kafir, tak nampak. Duk percaya semacam ke dia. Nak tahu molek semacam. Orang lain nampak. Apa tahu dah pun Nabi kata. Nak ayat peliknya ni. Cahaya suluh iman. Kalau dah sampai gitu Tuhan buat kita nyaya. Jadi sebab ahli kita ingat tak boleh jadi gitu. Ahli-ahli kita tu, pendeta-pendeta, padri-padri itu tak boleh masuk neraka. Dah kalau dia tu boleh apa yang kita tak boleh ya? Kita ni ikutan. Orang diikut. Orang lain tu kita. Allah menyebabkan beribu-ribu orang sesat ni ke mana ni? Boleh buat kerja. Pasal apa dia nak gapo? Itu hari raya dah. Itu hari raya dah. Benda ni boleh berlaku bila-bila masa.
Keuntungan dunia itu meskipun kelihatan banyak, tak biasa je kita tengok mana-mana duduk berebut sibuk-sibuk kata tua dah. Orang kita kata esok karai dah nak mati. Makan pun tak boleh sedap mana dah. Patah hak tu, patah hak ni. Nak gapo ke? Cuba tanya hati kecil tu. Ya kau ni. Tetapi pada hakikatnya ia hanya sedikit, kerana Allah telah berfirman. Baca Safwan. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Bermaksud, tidakkah engkau hairan melihat, wahai Muhammad, akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu daripada bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Mereka meminta juga hendak berperang. Kemudian apabila mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia, yakni musuh, sama seperti mereka merasa gerun kepada azab Allah, atau lebih gerun lagi. Lalu mereka merayu kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat, iaitu akhir hayat kami? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan dunia ini hanya sedikit sahaja, dan akhirnya akan lenyap, dan balasan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertakwa, kerana ia lebih mewah dan kekal selama-lamanya, dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Itu dalam ayat yang lain. Kita tengok betul. Jadi pada hakikatnya, kalau kita boleh dunia, pada hakikatnya duduk makan neraka, api neraka tu, siapkan diri kita untuk sesuai dengan neraka akan datang. Begitu hakikatnya. Kalau dia cari dunia lah, ikutlah apa-apa pun, pangkat ko, gaji besar ko, gapo ko, hakikatnya kita makan tu bubur dalam mulut tu api. Nak suruh sedar kata begitu. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mana tukar, molek tu ada petunjuk dengan kita, tukar dengan kesesatan. Itu makna membeli. Dan membeli kesesatan dengan keampunan. Sepatutnya dapat keampunan, tiba-tiba kita dapat seksa Allah pula. Tak ada pasal-pasal cari penyakit. Ingat sikit, neraka ni tidak barang main. Alangkah sabarnya mereka menanggung azab neraka. Nelan apa tu? Tuhan kata. Dia ingat neraka ni benda api setara mana. Api main-main. Jangan begitu. Itu makna alangkah sabarnya mereka menanggung azab neraka. Cara buat tu macam tak ada gapo azab neraka ni. Nelan apa tu? Gitulah. 271 sini. Maksudnya ialah mereka dengan sukarela dan pilihan hati sendiri telah menukar petunjuk dan keampunan dengan kesesatan dan azab neraka. Maknanya bila kita pilih hak sesat ni kan, kita pilih neraka. Kalau kita pilih hak betul, pilih keampunan, petunjuk. Gitulah maknanya. Jangan main-main benda ni. Kemudian orang yang mana ni? Sebelum ni. Mana sebelum ni? Ni 270 ni duk mana? Dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Jadi orang lagu ni Tuhan marah tu tak bercakap dengan dia pada hari kiamat nanti. 270 malah akan memurkai mereka dan menghalang mereka dari mendapat rahmatnya. Tu kena ingat kita hak lama, hak esok tu. Hak tu rusinya. Kalau dalam dunia ni sebentar dapat kesenangan sedikit, buat apa? Sikit je walaupun banyak pun. Nampak banyak. 10,000, 20,000, 30,000 pun boleh gaji. Sikit je. Tak ada apa. Tak tahu bila nak mati. Saya rasa hanya lah dimurkai. Dan Allah menghalang mereka daripada mendapat rahmatnya. Allah berfirman, baca situ Safwan. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun.
ثم إنهم لصال الجحيم. Bermaksud sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk neraka. Firman Allah ini sekali kita tengok nampak Tuhan tak akan kecek dengan dia. Nampak macam kelihatan bertentangan dengan dua firman-nya yang lain. Jadi lagu mana? Ini termasuk dalam tafsir Quran dengan Quran juga, ialah menjelaskan mana-mana ayat yang nampak bertentangan. Di sini kata Tuhan tak kecek, di tempat lain Tuhan kecek pula. Lagu mana? Apa maksud tak kecek tu? Tu kita kena faham. Tak kecek tu apa maksudnya? Firman Allah ini kelihatan bertentangan dengan dua firman-Nya yang lain, iaitu baca. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bermaksud demi Tuhanmu, kami akan menyoal mereka yang kafir itu semuanya pada hari kiamat kelak mengenai apa yang mereka telah lakukan dahulu. Jadi soal tu mana kecek lah, tanyalah tu. Tadi dia kata Tuhan tak akan kecek. Ni ayat ni kata Tuhan akan tanya tu kecek lah. Tanya. Baca lagi seterusnya. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Bermaksud dan ingatlah hari kiamat yang padanya kami himpunkan mereka semua. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, manakah orang-orang dan benda-benda yang dahulu kamu katakan menjadi sekutu Allah? Jadi dua ayat ini menunjukkan Allah bercakap juga dengan orang-orang kafir dan musyrik pada hari kiamat nanti. Sedangkan ayat ke-174 jadi hal ini tidak berkenaan dengan kafir yang musyrik sungguh-sungguh. Orang-orang yang beragama yang menyembunyikan agama tadi begitu jugalah. Begitu. Sedangkan ayat ke-174 surah Baqarah ini menafikan percakapan Allah dengan mereka. Jawapannya ialah yang dinafikan itu ialah percakapan yang lembut, mesra dan penuh penghormatan. Tu Tuhan tak kecap lagu tu. Adapun percakapan dengan maksud menghina, menista dan menyeksa, itu tidak dinafikan. Itu tidak dinafikan. Mana Tuhan tidak kecap tu kata tanya kesalahan dia ke apa dah. Tanya tu kan jadi kenali, takutlah, derbar tak kira dah. Bila tanya tu jadi tanya dan keadaan lagu tu. Kata tidak kecek tadi, tidak kecek dengan lembut, dengan mesra, dengan penuh penghormatan. Itu tak ada. Jadi kita kena tengok juga, ini salah satu peranan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Mana-mana ayat yang kita nampak bercanggah dengan ayat lain, kita kena selesaikan. Kena selesaikan, kena cari jalan keluar. Jangan boleh nampak bertentangan. Sebab tu ayat dah Quran ni tidak bercanggah. Memang tidak bercanggah lah kalau lagu tu. Tidak bercanggah. Tu ayat dah walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ni bukan mari daripada Allah, nescaya mereka akan dapati banyak sekali perselisihan, percanggahan di antara Quran itu. Jadi mungkin orang kata ni ada percanggahan ni. Percanggahan zahir. Zahir nampak sekali lalu tu. Sebenarnya tidak ada percanggahan. Jadi hak kata tak kecek tu, kecek lagu mana? Hak kata dia tanya soal apa tu, tanya lagu mana? Itu berbeza. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mana tukar, ambil kesesatan, tukar dengan petunjuk yang sedia ada tu, dan membeli keseksaan dengan keampunan. 271 maksudnya ialah mereka dengan sukarela dan pilihan hati sendiri telah menukar petunjuk dan keampunan dengan kesesatan dan azab neraka. Inilah orang yang malang, manusia yang rugi dunia akhirat. Lagu ni, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha. Ayat tu pun cerita tu lah. Tak tengok lagu mana betapa ruginya orang yang menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran. Nikmat Allah tu petunjuk lah, dia duk molek-molek dah.
tiba-tiba tukar dengan kesesatan. Oh, rugilah lagu ni. Molek-molek dah kita Islam ni. Sama-sama Islam menyebabkan kita jadi sesak pula dah. Dan moga halal dah tarekat tu. Misalnya kita benda kata dah halal ni, kita ikutlah. Sudah. Kena beringat sikitlah. Mana dah sama fitnah, kita duduk celah-celah tu, kena beringatlah. Itulah. Itulah mana kita nak ada kitab petunjuk, nak mengaji Quran, nak mengaji hadis ni, nak menyelamatkan diri. Takut-takut jadi gitulah. Jangan ingat bila kita Islam ni selamat selesai berlaku, tak ada ujian, tak ada cubaan dah. Jangan gitu. Masih banyak lagi. Selagi tak mati kita ni kan akan ada lah. Setengah-setengah tu nenek kita tak ada jumpa dengan kita. Setengah-setengah tu tak ada lagi. Nabi way ada, dalam hadis way ada. Tak jumpa lah. Akan ada. Tak ada dengan kita pun akan ada. Kalau hak lagu tu baiklah. Lepas tu balasan dan sesungguhnya orang-orang yang menyalahi kitab suci adalah berada dalam penyimpangan yang amat jauh. Jadi kitab suci ni kena pegang kemahlah. Kitab suci hak diberi kepada kita umat akhir zaman ni Quran lah. Peganglah molek tu, jaga molek tu, ikut molek. Pegang kemah kemih tu 272 dengan sengaja untuk mendapat faedah dan keuntungan dunia. Kalau lagu tu teruklah. Kalau dengan sengaja, kalau tidak sengaja tu pun tak sepatutnya apa jadi gitunya. Sepatutnya kita dapat petunjuk tu, kita boleh guna molek dah lah. Tapi tidak juga. Berada dalam penyimpangan yang amat jauh dari kebenaran. Kemudian kita masuk kepada ayat seterusnya. Baca pula. Apa ni? Safwan. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebaktian itu bukanlah hanya dengan kamu menghalakan mukamu ke arah timur dan barat, tetapi orang-orang yang benar-benar berbakti ialah yang beriman kepada Allah, hari kemudian, para malaikat, kitab-kitab suci dan para nabi, di samping memberikan harta yang disayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta bantuan, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Orang-orang yang benar-benar berbakti juga ialah yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan mereka juga adalah orang-orang yang sabar menghadapi kesempitan dan penderitaan, dan sabar dalam masa peperangan. Merekalah orang-orang yang benar-benar berbakti, dan merekalah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Itu ayat 177. Ayat 177. Kebaktian albir, kebajikan, kebaikan. Kebaktian itu bukanlah hanya dengan kamu menghalalkan mukamu ke arah timur dan barat. Bukan duduk situ, bukan letak situ. Molek tak moleknya seseorang itu di sisi Allah. Tak salah duduk sibuk sangat. Cara kau menghadap kiblat ni apa dulu, menghadap kau ni apa, menghadap kau ni pula. Hak tu Allah boleh ubah. Hak tu lambang saja. Hak sebenarnya agama ni gapo? Bukan pada menghadap muka ke arah timur dan barat, bukan begitu. Tetapi orang-orang yang benar-benar berbakti ialah hak ni hak dalam amalan, dalam praktis kehidupan kita ni, hak ni. Bukan zahir itu. 273.
perintah menghadap ke arah kiblat tertentu bukanlah maksud utama sebenarnya. Nak tengok kita sebenarnya, kita patuh setara mana ke Tuhan. Ia bukanlah suatu yang paling utama dikehendaki daripada perintah itu. Apa yang dimaksudkan ialah menimbulkan kebaktian di dalam diri. Dan orang yang benar-benar berbakti ialah seperti disebut Allah di dalam ayat ini seterusnya. Ia juga secara tersirat menegur orang-orang yang leka dan lalai semasa bersembahyang. Jangan ada perkasa sembahyang itu segala-galanya. Bila sembahyang tak selesai lah, biarlah perangai teruk pun, peribadi punah, rosak pun. Bukan gitu maknanya. Apa yang dipentingkan hanyalah ritual solat. Hak zahir adat sembahyang, jadi adat, tinggal adat saja, tak sel lagu tu. Seperti menghadap kiblat semata-mata, tu itu ambil beratnya. Sedangkan ruh salat tidak dititik beratkan. Ruh salatnya apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa kita ni gitu dah ke tidak? Buat lagi ke tidak benda fahsyat dan munkar? Tanya tu, itu ruhnya. Tapi hak tu pun penting juga. Ada juga kalau terlalu nak ruh sangat, tak perlu dah sembahyang. Tak boleh juga lah betul. Mereka lah yang dimaksudkan di dalam firman Allah berikut. Di mana orang yang sembahyang pun tidak kata bila sembahyang tu selesai selalu masalah dia. Tidak gitu. Tengok pula sembahyang lagu mana. Semua juga kata bila Islam tu selesai lalu. Bukan gitu. Banyak lagi tuntutannya. Baca situ. Baca situ. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bermaksud kalau orang yang demikian dikira sebagai orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang bersembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Jadi makna buat sembahyang dah tu pun tidak semesti terlepas dah daripada dosa. Kalau sembahyang jemaah pun gitu juga, sama juga. Tidak kata bila sembahyang tu tidak berdosa dah. Kita tu kata nak sembahyang jemaah boleh pahala banyak. Kalau mendahului imam, dosa sembahyang pun. Jadi sembahyang bila sembahyang, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sebelum tu ayat sebelum tu. Orang yang kasar, orang yang tak cara, tak peduli kepada anak yatim. Sembahyang pun ni kan jadinya. Mana tak tahu hakikat sembahyang, tak ada ruh sembahyang. Nak jadi orang sembahyang tu nak suruh khabar waktu lah, ingat waktu. Jadi banyak perkara yang merupakan kita kata lambang-lambang syiar-syiar agama ni. Waktu tu memang disuruh kita buat, kita kena terikat dengannya. Tetapi jangan ditengok zahir dia sahaja. Kena pergi kepada hakikat ruh dia. Maksud dia tu nak apa. Supaya juga arahan berpaling daripada satu kiblat pada satu kiblat lain. Tak usah ada habis masa duk sibuk bahas tu. Kena tengok apa dia sebenarnya. Hak nak ditimbulkan dalam jiwa kita, iaitu semangat berbakti. Semangat berbakti, taat kepada Allah itu. Hak tu hendaknya. Jadi hak mana? Hak ruh dia nya, hendaknya arah barat. Mula-mula menghadap kepada Baitul Maqdis, lepas tu tukas itu balik kepada Kaabah pula, seperti yang kita sudah tengok dah dalam ayat-ayat sebelum pada ni. Hak tu syiar, lambang. Hak tu lambang. Bukan hak tu yang dimaksudkan sebenarnya. Sebab tu ada kalanya kadang-kadang tak apa pun tidak menghadap hak tu. Sebab bukan hak tu yang dimaksudkan sebenarnya. Tapi hak tu dia syiar agama. Kita kena tegakkan. Kena tegakkan. Tapi janganlah duduk habis masa dengan syiar tu sahaja. Habis masa, habis hidup dengan syiar tu sahaja. Tak tengok dah benda lain. Ataupun kita duduk sibuk dengan rukun, duduk sibuk dengan perkara yang membatalkan air sembahyang. Hak tu hak zahir tu kira. Hak maksud sebenarnya daripada sembahyang tu tak ambil kira. Jadi orang yang sembahyang, orang yang mikir, peduli, ambil hal anak yatim, ambil hal masyarakat, bergaul dalam masyarakat, tidak jadi kedekut, dalam surah Al-Ma'un itu. Kalau tidak sembahyang, wail, celaka, wail untuk orang-orang yang sembahyang. Itu mana orang yang tak sedar sembahyang tu, tak tahu maksud sembahyang dia apa.
Jadi hak sebenarnya kebaktian ni apa? Tetapi orang-orang yang benar-benar berbakti ialah yang beriman kepada Allah. Itu maknanya. Itu makna sebenarnya. Hari kemudian para malaikat dan seterusnya 274 di sini. Sebaliknya seperti telah tersebut pada ayat ke-112 sebelum ini, iaitu baca. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bermaksud tidak demikian, bahkan sesiapa sahaja yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia menjunjung perintahnya dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mendapat balasan di sisi Tuhannya. Tiada apa-apa kebimbangan kepada mereka dan tidak pula mereka akan berduka cita. Itu ni beriman kepada Allah hari kemudian. Jadi kalau beriman kepada Allah, Allah suruh paling tinggal kiblat Baitul Maqdis tu, tinggallah. Itu makna beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para nabi, apa tu semua tu, hak tu hak sebenarnya. Intipati kebaktian yang dikehendaki daripada syiar-syiar ataupun lambai-lambai yang kita hidupkan itu. Di samping memberikan harta, di samping memberikan harta yang disayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Jadi kalau ada jiwa lagu ni, barulah ada makna semaya tu. Kalau tidak menghadap kau ni pun sepetulak je. Dan semua ni maksud albir yang sebenar, bukan semata-mata pada menghidupkan lambang-lambang, menghidupkan syiar-syiar itu, tapi kena beringat pula, janganlah sampai tinggal tu syiar itu, lambang itu tak perlu dibuat dah, tak perlu semaya, tak perlu apa. Tu tak boleh lagu tu. Gini kita kena tengok setara Nabi itu, siapa dia lebih sempurna ibadat dia, amalan dia, agama dia daripada dia. Tak tinggal semaya sampai mati. Tengok sebab tu orang kata boleh tinggal semaya. Semaya ni untuk orang-orang bawah-bawah je. Kalau siapa ke makam yang tinggi tu tak perlu dah semaya, tu tak betul. Dia kena jaga ni kena jaga juga. Tapi jangan berhenti sekat tu saja. Jangan berhenti sekat tu. 275. Kerana kebaktian yang sebenar-benarnya tidak akan dapat dicapai kecuali dengan membelanjakan sesuatu yang disayangi. Di sini disebut wa atal mala ala hubbihi. Walaupun saya tu payah juga nak boleh piti ni. Tapi boleh juga. Tu barulah ada dah tu jiwa bakti. Di tempat yang lain Allah berfirman begini, cuba tengok ni. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Bermaksud kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu membelanjakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi hal ni nak dapat hakikat albir, kebaktian, dia kena belanjakan, bukan semua. Min ma sebahagian daripada hak kamu saya. Tadi harta saya bui juga. Lepas tu hak ni mahal ni kita saya sangat, kita bui juga. Tidak bui semua, Tuhan tidak suruh bui semua. Sebab tu dia ayat lalu mimma tuhibbun. Sebahagian daripada hak kamu saya tu kena bui juga. Jangan tak bui langsung. Barulah sampai kepada hakikat kebaktian. Tapi kalau kamu tidak bui hak kamu saya, bui hak lebih kurang, bui gula-gula gitu-gitu ya kok orang dah. Lauk tak ada mana, gula saja bisa kita kata tu fa innallaha bihi alim. Tuhan tahu. Bukan sia-sia juga tu. Boleh juga nak buat tu pun, tetapi puncak dia, kemuncak dia, baru kita dikatakan betul-betul berbakti kepada Allah kalau kita lagu tu. Jadi hak ni
Jadi hasil daripada sembahyang, hasil daripada puasa, hasil daripada gapo-gapo semua nak suruh jadi ginilah. Kalau hak ni tak ada, saya ada zahir saja, ada lambang saja, ada syiar saja. Tetapi hakikatnya pengisiannya tak ada. Sikap mereka terhadap harta benda adalah seperti sikap para sahabat Ansar yang disebutkan Allah di dalam ayat berikut. Jadi dia ada sikap dia. Bila sudah buat syiar banyak tadi, jaga molek, dia akan mari sifat ni. Seperti yang ada pada sahabat Ansar ini. Jadi harta ni setara mana? Sikap dia dengan harta. Cuba baca sini. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Bermaksud orang-orang Ansar yang berdiami negeri Madinah serta beriman sebelum kedatangan mereka, yakni golongan Muhajirin, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang telah berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi sifat bakhil ni sifat yang tak molek. Dalam bab harta ni sampai ke peringkat bakhil. Jadi orang-orang yang terpelihara daripada sifat tu Tuhan sebut sebagai orang yang berjaya. Sebab sifat manusia ni memang gitu. Jadi saya tu dak-dak. Jadi lebih tu tak kena lah kalau lagu tu. Tak apa saya tu dalam hadis kata kalau orang nak mari ropok kita lawan dia, mati syahid. Ada nilai harta ni, bukan mana tak ada nilai. Macam ada nilai tu lah jadi berasa saya tu. Tapi kena biar orang kata seimbang molek. Seimbang molek dalam gapo-gapo. Tu yang kata Islam ni, bila kita menganut agama Islam ni, kita semua sekali. Bila kita perhati kita nampaklah Islam dijaga semua sekali kehidupan kita. Jadi sikapnya seperti sahabat Ansar itu. Kalau kita belajar sirah, tengok hadis-hadis, banyak benar lah. Kita tak sigis itulah, tengoklah lagu mana sahabat ni, pengorbanan dia, sahabat Ansar ni setara mana. Memang tu kemuncak dalam sejarah manusia ni. 276 ni di mana? Dan harta tu anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta bantuan, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Ni sepatutnya boleh buat ni. Tapi kita tak buat. Ni orang-orang musafir ni. Mungkin mana-mana kena sewa hotel, kena sewa kapal lagi lah ni, homestay. Orang pergi mana-mana kan, tak ada tempat tu nak duduk. Tak ada tempat nak duduk. Sedangkan hak ni boleh diurus. Terutamanya kalau ada bahagian pengurusan zakat ke, pengurusan harta benda orang-orang Islam, sepatutnya adalah buatlah rumah tumpangan, kita kata. Yang lebih jimat lagi, kalau nak ada bayaran pun sikit benda ataupun tak ada langsung. Ni ada ni. Hak ni bukan zakat ni. Kebajikan orang buat. Kebajikan tu albir tu apa dia? Wakaf misalnya. Wakaf. Ni wakaf tanah dia. Ni wakaf harta dia. Bui situ, buat rumah tumpangan situ. Kalau lah kita orang Islam dia buat begitu kan, tak payah pusing nak jalan mana-mana. Pergi mana-mana pun kita ada rumah tumpangan gitu. Free ya, duduk situ. Bolehlah buat syarat tu untuk pengurusan dan pentadbiran dia tu. Syarat misalnya sekat 3 hari ke, boleh duduk situ. Tak boleh gini-gini tu tak jadi masalah. Tapi biarlah ada tempat tu. Ni Ibnu Sabil, mana ada sampai dia tak ada.
Tak. Hak ni tak buat lagi. Dan orang-orang yang meminta bantuan, bantuan ni macam-macam bantuan ni. Ni musim-musim nak banjir ni kan banyak lagi bantuan ni kan. Macam-macam bantuan ni. Jadi orang-orang yang memerlukan bantuan tu bui. Islam lebih-lebihkan lagi. Kalau tidak Islam pun atas dasar kemanusiaan, itu maknanya orang yang sudah ada jiwa kebaktian kepada Allah, barulah bermakna semaya puasa ke apa tu. Kalau tidak kat sekadar lambat hak zahir je lah adanya. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya, ini zahirnya tak ada lah nampaknya. Tapi berapa ramai negara-negara orang Islam, negeri-negeri orang Islam ni yang dicengkam oleh orang kafir, nak kiok pun, Kelantan kata nak kiok pun tak boleh. Susahnya nak kerja. Dia tasih merdeka ke? Merdekakan diri dia. Kalau nak kira banyaklah dalam dunia ni. Tengok di Kashmir, tengok di Palestin waktu tu kemuncak dia puluh-puluh tahun. Jak kecil lagi kita dengar ceritanya. Ada waktu lah ke mana? Kospek negeri nyambil ke demo. Itu pada hakikatnya penjajahan lah tu. Pada hakikatnya perhambaan juga lah tu. Orang kata betul-betul, orang Kelantan kata lelek harta kita molek-molek, marinya sodok suruh hamba pergi. Kalau di Palestin tu lah, apa yang berlaku di Kashmir pun tidak kurang juga dahsyatnya orang Islam ni. Cuba kita tengok mana-mana. Jadi orang Islam tak perlu kepada bantuan kan tu. Adik Sia misalnya, lu tengok kalau tempat orang kafir tu kat maju, cerah molek. Kalau kawasan orang Islam tu kat mundur. Tak perlu bantuan kan tu. Perlu bantuan lah tu. Kita ada fikir ke buat benda-benda gini. Tak ada. Kalau tak ada tak kena lah. Tak kena lah. Tu je lah. Tak sampai lagi albir itu. Tak sempurna lagi albir ada dalam jiwa kita. Hak itulah maksud albir yang sebenarnya. Nak dapat hak tu lah. Bukan duduk mengadak, duduk sibuk jaga hak tu, mengadak ke timur ke barat. Hak tu tidak penting hak tu. Lepas tu baloh pula. Ada pula ni mengadak ke barat, berkiblat ke barat. Ni mengadak ke timur dulu. Malaysia ni mengadak ke timur. Hak tu pun satu hal juga tu. Itu bab dunia. Hak tu pun tak perlu sibuk sangat. Tak perlu dah duduk baloh hak tu. Bapa ni tidak ikut ni. Yang pentingnya kamu dia kita nak tu benda molek. Asal benda molek tu dah tak apa mana-mana pergi ke mana-mana tak jadi masalah waktu tu. Dan untuk memerdekakan hamba saya, orang-orang yang benar-benar berbakti juga ialah yang mendirikan solat. Tu albir, orang-orang albar, orang-orang hak baik sungguh di sisi agama. Pada pandangan agama, albar, bar tu maknanya orang yang diri dia tu dipenuhi oleh sifat bir. Orang baik lah, orang jujur. Di sisi agama kita kata orang jujur dia betul gitu tak paling mana jalan tu. Kita sekat tu je. Ni hak jujur hak sebenarnya. Ni dalam ayat ni. Yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat 276. Mengeluarkan zakat disebut secara berasingan kerana kepentingannya dan kefarduannya, walaupun ia telah termasuk dalam umum firman Allah memberikan harta yang disayanginya. Sebelum pada tu ayat dah kan, wa atal mala ala hubbihi. Mereka nak kira zakat ni pun beri harta juga. Apa sebut pula ni beri zakat ni? Sebab nak ayat ni hak fardu, hak tadi tidak fardu. Tidak fardu, hak ni hak fardu. Lepas tu kepentingan dia tu sangat luas, sangat bermakna. Walaupun ia telah termasuk begini, kerana memberikan harta yang disayanginya itu merangkumi yang wajib dan juga yang sunat. Jadi hak wajibnya mana? Hak zakat tu lah. Jadi hak tadi tu kira-kira hak tidak wajib lah. Ini menunjukkan dalam Islam itu selain daripada hak wajib orang panggil zakat itu, ada lagi bentuk-bentuk pemberian harta benda yang tidak wajib. Orang panggil infak. Membelanjakan harta di jalan Allah.
Hak tu pun ada juga, bukan zakat saja. Zakat tu hak fardu, zakat tu hak fardu 277 ni. Perkataan al-ba's itu ada beberapa artinya, antaranya ialah peperangan. Penggunaan perkataan al-ba's dengan arti peperangan sememangnya telah digunakan di dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Salah satunya ialah pada firman Allah di bawah ini. Jadi al-ba's ni makna ni Tuhan sebut benda ni. Ayatnya dalam kehidupan manusia ni nasi. Ada kalanya orang tu daripada budak sampai tu mati tak ada apa Tuhan tidak takdirkan apa tak ada lah apa tapi kalau ditakdir bukan berlaku perang lagu mana seperti mana berlaku negeri-negeri orang lain ni ada dengan kita Tuhan takdirkan berlaku tempat dia jadi al-ba's ni hak ni yang disebut was-sabirina fil ba'sa sabar dalam peperangan payah tu kita tidak ngadak ni tak berapa nak belajar lah benda tu tak berapa nak apa sabar dalam peperangan tapi Tuhan sebut ni sebahagian daripada hidup kita. Cuma adakah kita ni Tuhan takdirkan berada dalam situasi peperangan itu ataupun tidak, itu tak tahu. Tetapi negeri kita ni pernah dah dulu beberapa kali dah perang, orang mari serang lah jatuh kerajaan Melaka, habis pecah dah jadi lagu lain peta tu jadi lagu lain ayatlah perang Melaka tu begitu juga lah ni kita tengok negeri orang jadi sabar dalam peperangan kalau sejarah Nabi kita kan banyak benda lah menghadapi peperangan ni kadang-kadang kita tak say pun jadi juga dia benda begitu itu tak say berlaku kita molek dah pun jadi juga sebab bawa kereta lah kalau takdir nak berlaku kemalangan kita bawa molek dah orang bagi tepuh lagu tu kita tu habis molek dah bukan gitu hidup ni molek dah pun kita kata mana lebih molek daripada hak Nabi nya lagu tu pun perang semacam sebab apa? Sebab musuh tak say tengok molek tu tak say tengok molek tu tapi semua kecek nak molek belakang hakikatnya begitulah baca situ salah satunya ialah pada firman Allah di bawah ini menunjukkan al-ba's itu digunakan untuk perang. Al-ba's itu makna lain banyak lagi, penderitaan, kesusahan banyak lagi, kesengsaraan hidup, itu pun al-ba's juga. Jadi kalau dengan makna-makna tu pun makna kita orang Islam diajar supaya sabar, jangan mudah gundah gulana orang kata. Sikit-sikit kita ke mana-mana pun betul benar dah kita ni baik benar bagus benar. Kalau kita duduk dalam masyarakat apa kan Islam kan betul kalau sedih-sedih sikit minum air tu kan gapo tak berlaku pula lepas minum air tu satu hal lagi kalau putus asa tak ada apa jalan pergi nak bunuh diri lah tu kita orang Islam ni alhamdulillah mana dia dengan sebab ajaran Islam kesan dia kurang sangat ada juga berlaku tapi nak banding dengan masyarakat lain kurang sebab apa? Sebab bunuh diri itu besar dosanya, minum arak tu pun dosa besar juga. Jadi dengan sendirinya jadi mengelak, dengan sendirinya jadi selamat kita orang-orang Islam ni. Jangan ujian Tuhan ni dalam bentuk kemelaratan hidup, kesengsaraan hidup, susah, apa-apa kedana pun boleh menyebabkan orang macam-macam tak sabar kan, tukar agama. Setengah-setengah negeri itu tukar agama masuk Kristian sebab dia ada pula tu umpai-umpai dia tu, ada pula tawaran orang kata yang cukup menarik, macam-macam lah. Kalau Syiah dengan cara dia waktu hak nama Islam, hak tidak nama Islam pun ada lah masing-masing. Kalau Syiah nyetawa orang puas gitu, nyetawa muta'ah kata dia, boleh muta'ah sementara tak apa dah, mughalah dia lagu tu. Itu pun satu tarikan juga. Ini semua ni kena sabar belakang ni,
kena sabar berlaku. Jadi demi kebenaran, demi petunjuk yang sedia ada pada kita dapat ni, kena sabarlah bila menghadapi benda-benda gini. Terutamanya kemuncaknya perang. Sebab perang tu menyebabkan segala keburukan yang lain, ibu segala keburukan. Baca situ. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Bermaksud sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang munafik yang menghalang-halangi di antara kamu, dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersatu dengan kami, dan mereka tidak turut berperang melainkan sebentar sahaja. Jadi semangat, kesabaran dan keberanian mereka dalam menghadapi peperangan telah digambarkan oleh Allah melalui firman-Nya ini. Jadi ini pun ba's juga, perkataan ba's juga dalam Quran ni ada banyak makna. Tapi dengan makna perang tu banyak juga. Ini antaranya. Baca lagi. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Bermaksud mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani berempuh peperangan, dan perkara itu walau bagaimanapun terserahlah kepadamu. Oleh itu fikirkanlah apa yang kau hendak perintahkan. 278 ini mereka itulah orang-orang yang benar-benar berbakti. Jadi kalau ada sifat-sifat tadi, amalan-amalan tadi dia tak tinggal, jaga molek dan faham maksudnya, itulah orang-orang yang benar-benar berbakti. Dan mereka lah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Mana itu tidak kecek saja, tidak kecek saja, tapi benar dalam dakwah dia. Dia kata dia beriman, beriman sungguh lagu tu. Dia kata dia ni orang Islam, Islam sungguh lagu tu. Ulaika alladzina sadaqu makna benar. Habis itu. Lepas tu 278 ni. 278. Mana yang dijanjikan oleh Allah kejayaan untuk mereka melalui firman-Nya. Orang-orang lagu ni lah Tuhan janjikan kejayaan. Baca lagi. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bermaksud merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi nak kata orang yang dapat petunjuk ni ke mana? Tengok tadi. Baca ayat tu, laisal birra an tuwallu wujuhakum, tu dan seterusnya. Orang yang buat benda tu, itulah orang yang dapat petunjuk. Dan orang yang dapat petunjuk buat benda-benda tu, itulah orang yang berjaya. Di sini disebut orang-orang yang bertakwa. Bertakwa tu umumnya semua maklumnya melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Tuhan tegur. Benar-benar bertakwa lah itulah. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Baik. Kita pergi kepada ayat lain pula. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, kamu yakni para pemerintah diwajib melaksanakan hukum qisas, yakni balasan yang seimbang dalam kes orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Sesiapa yakni pembunuh yang diberi suatu kemaafan dari saudaranya, dari pihak keluarga yang terbunuh, maka hendaklah ia yakni pihak yang memaafkan itu mengikut cara yang wajar dalam menuntut ganti nyawa, dan pihak pembunuh yang mendapat kemaafan itu pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Itulah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka ia akan mendapat azab yang amat pedih.
Dan pada undang-undang qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup untukmu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa dengan menghindari pembunuhan kerana takut akan diqisas. Jadi ini selepas daripada hak tadi itu, orang-orang yang berbakti, termasuk dalam orang-orang yang berbakti juga orang-orang yang ikut semua perintah Allah lah. Orang yang bertakwa ni lagu mana? Semua lah. Tidak kata dalam bab sembahyang baik saja hak tadi tu. Ni dalam bab sampai ke peringkat kenegaraan, pemerintahan negara, pelaksanaan hukum hakam, hak tu pun kena pakai hukum Tuhan juga weh. Bukan sembahyang bas puasa saja, zakat saja yang ikut hak Tuhan je. Hak ni pun undang-undang jenayah ni pun kena buat juga. Kalau tak buat jadi kan tak sempurna. Belum betul-betul mencapai lagi lah kebaktian tu, tak sampai kemuncak lagi. Islam dah tapi tak sempurna, tak lengkap lagi. Sebab dalam hidup kita ni akan ada ketikanya lagu tu, akan ada berlaku pembunuhan. Hak ni tak puas hati dengan hak ni, suk-suknya sampai ke peringkat bunuh. Apabila bunuh lagu mana? Lagu bunuh tu lagu mana? Kalau nak kira manusia kat zaman ni, kalau negara-negara barat tu banyak daripadanya, kalau boleh kat tak ada hukum bunuh ni. Hukum bunuh ni kata dia ganas, kasar cara. Bagi dia itu kalau elok kepada pemikiran manusia. Hak moden dah tu, hak maju dah tu kira tu. Kalau boleh tak ada. Kalau boleh tak ada hukum qisas ni. Pak kita lagu mana? Orang Islam. Ada yang terlajak pula. Terlajak pula. Qisas ni mudah main-main. Ayat ni lah nak ayat cerita je. Jangan berdoa. Qisas tu ada tapi mengikut peraturan yang betul. Jadi antara hak tak betulnya lagu mana? Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Jadi zaman dulu, zaman Nabi dulu, zaman jahiliah dulu, puak-puak ni bila balah dengan hak ni, kita katalah puak A lah, puak A dengan puak B balah sampai ke peringkat perang ataupun tidak perang lagi. Sebelum perang tu puak B mati, kena bunuh ke puak A. Puak B kata, ni hak seorang kita dia kena bunuh ni tak padan, kita tak akan bunuh orang dia seorang. Sebagai balasan kita nak bunuh 10 orang baru padan dengan kita seorang. Gitu. Kalau orang dia hak hamba, pada masa tu bukan ada sistem hamba, hamba pun kita tak say hamba buat dia, kita nak orang merdeka. Begitu. Kalau hak perempuan terbunuh, balas perempuan lah, tak say perempuan, nak orang jatah hak lelaki. Hak lelaki pula bukan seorang, kena 2 misalnya, baru padan dengan kita tino seorang. Gitu zaman dulu. Jadi ayat ni nak ayatnya bukan gitu. Bukan gitu, tak kena tu. Tak kena tu. Itu antara hak terlajak. Hak terlajak Allah kena kisah lebih pula. Ada pula tak si zaman ni, pun kita zaman ni kalau boleh tak ada hukum bunuh ni. Tak ada hukum bunuh. Lepas tu lagu mana nak kau duk perah dia lah. Dalam jail tu. Panjang umur 90 tahun duduk situ, perah dia dah. Gitu. Dah je sama hidup. Lama-lama je sama hidup tu pun tak payah lah kita hapus kau tu dah. Dia jadi kau kena. Jadi hak ni Tuhan sebut kepada kita orang-orang yang beriman, mana menjadi tanggungjawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Selepas ni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Supa ke tu? Kutiba belaka, alaikum belaka. Mana menjadi kewajipan lah. Jadi orang Islam ni kalau selagi tak buat hak ni tak sempurna. Tak sempurna. Apa kata dia? Tak sempurna. Kalau kita kata negeri kita boleh buat tu dah. Kalau bunuh orang kat terbukti bunuh, kena bunuh balas lah. Bunuh balas tu kerana kita reda hukum Tuhan lagu tu ke kerana undang-undang orang putih kata. Hati kita, cuba tanya hati kita. Waktu ada dalam undang-undang tu. Kalau tak ada dalam undang-undang tu, dah. Kau lah ke mana? Kau kerana hukum Islam dah kata? Dah, hukum tidak Islam. Tapi hukum yang kita terima tu pun terima juga. Jadi kerana tu kau kerana Islam? Kena tanya tu. Tanya diri masing-masing.
Tanya pemerintah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu, yang ni para pemerintah, bukan orang biasa, tak boleh ni, tak boleh buat ni. Hukum qisas ni, dia kena ada negara dulu, ada pemerintah dulu, ada kuasa kuat dulu, syaukah. Syaukah tu apa dia? Kalau orang lari, boleh hinggap, boleh hambat dia tak boleh lari. Ada askar, kalau dia nak melawan pasal tak kena dengan hukum, kita boleh patahkan dia tu, kekuatan dia tu. Tu barulah ada. Jadi siapa ni? Pemerintah lah. Sebab tu kita dalam kurungan tu, pemerintah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajib melaksanakan hukum qisas. Supaya kamu diwajib melaksanakan puasa tu lah. Cuma hak tu umum kau umum, bukan hak sakit tak termasuk kan. Jadi hak ni pun rakyat hak biasa ni tak termasuk, tak boleh buat. Kalau kita ada parti politik besar, parti politik kita berjuta ahli dia pun tak boleh, dia tak boleh buat hak ni, tak boleh buat. Satu pertubuhan yang besar berjuta-juta anggota dia tak boleh buat, dia kena negara. Ini menunjukkan Islam ni baru sempurna apabila dia ada negara. Tak ada negara tak sempurna. Sebab tu perjuangan untuk menegakkan negara Islam ni jadi wajib juga. Sebab nak melaksanakan hak ni wajib ni. Jadi hak ni tak boleh laksana kecuali kena ada negara. Jadi menegakkan negara Islam itu wajib jugalah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna, tidak akan tercapai melainkan dengan kita ada hak tu, maka hak tu pun jadi wajib lah. Jadi menegakkan negara itu, sebab tu di mana-mana pun orang Islam ni kan berusaha menegakkan negara Islam. Sebab apa? Sebab kalau tidak undang-undang Islam, tak ada negara Islam, dia tak ada memikir nak buat benda-benda ni sebagai suatu kewajipan. Ni dosa kita kalau tak buat, dosa. Kalau kita buat kerana undang-undang lain, tak ikhlas lah. Kebetulan lah serupa, tapi banyak perkara peritian kita akan serupa, kita akan serupa. Sebab kita kata bagi pesaka lah, bagi juga, bagi cara biasa dulu bagi juga, tapi tak kena. Hak tu kena hukum Quran baru betul. Kalau kebetulan lah kena lah, setuju lah, kepuas hati lah, kebetulan je tu. Tapi tidak ikut hak Quran tak boleh juga, tak lepas juga. Sebab orang puasa lah, puasa kebetulan untuk kesihatan, puasa tak boleh, tak lepas puasa. Dia kena puasa kerana Allah, kerana sedar ini tanggungjawab agama. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, tujuk kita dah ni, tujuk kita. Kamu diwajib. Kamu tu siapa? Para pemerintah. Kalau tidak pemerintah, tidak wajib. Bahkan tak boleh pun, tak boleh kalau orang bunuh orang, kita pun igat dia, kita bunuh, tak boleh. Walaupun kita tengok ni, tak boleh, tak boleh bunuh. Salah kita. Salah kita dari segi undang-undang lah, dari segi undang-undang salah. Undang-undang Islam pun salah, tak boleh buat gitu. Melaksanakan hukum qisas, yang balasan yang seimbang dalam kes orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Ni apa nampak macam gitu nampak dia. Baik kita tengok sini 279. Sekali pandang ayat ini hanya mewajibkan hukuman qisas terhadap orang merdeka apabila ia membunuh orang merdeka juga. Hamba baru dihukum qisas apabila ia membunuh hamba sepertinya. Dan wanita hanya diqisas, yang dihukum bunuh apabila ia membunuh wanita juga. Sekali tengok nampak begitu. Adapun kalau orang merdeka membunuh hamba, maka ia tidak diqisas, dan pembunuh yang berlainan jantina juga tidak diqisas. Sekali pandang, sekali tengok tu. Pandangan seperti ini tidak benar. Lebih-lebih lagi pandangan sesetengah pihak yang mengatakan hukuman qisas itu hanya berlaku apabila terdapat persamaan taraf dan darjat di antara pembunuh dan yang dibunuh. Orang yang lebih tinggi darjatnya tidak boleh diqisas kerana membunuh orang yang lebih rendah kedudukan dan darjat daripadanya.
Hukuman qisas itu hanya terhadap orang yang sama darjat dengan orang yang dibunuh, atau terhadap orang yang lebih rendah darjatnya daripada orang yang dibunuh. Hamba akan diqisas apabila membunuh orang merdeka, tetapi orang merdeka tidak boleh diqisas kerana membunuh hamba, lantaran darjat mereka tidak sama. Wanita akan diqisas apabila membunuh orang lelaki, tetapi lelaki tidak boleh diqisas apabila membunuh wanita, kerana darjat mereka juga tidak sama. Begitu juga orang kafir akan diqisas apabila membunuh orang Islam. Sebaliknya, orang Islam tidak boleh diqisas apabila membunuh orang kafir, kerana daripada segi darjat mereka juga tidak sama. Kedua-dua pandangan tersebut kita sebut tadi tidak menepati prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Al-Quran. Tapi zahir ayat tadi nampak sekali tengok, nampak macam gitu. Kena berhati-hati. Sebab itulah orang kena mengaji prinsip keadilan Islam dalam kes qisas tersebut dengan jelas di dalam ayat surah Al-Ma'idah yang dikemukakan nanti. Ia tidak membeza-bezakan jantina, umur, status kemasyarakatan, agama dan lain-lain. Malah manusia semuanya sama menurut hukum Allah. Jadi hak tadi, ayat tadi tu dia ada konteks dia. Hak zaman, hak kita sebut tadi, zaman jahiliah tu. Pihak yang kedua ni tak puas hati dengan pihak yang pertama. Pihak yang pertama bunuh orang dia seorang. Dia tak say bunuh hak tu, hak je bunuh tu. Dia nak 10 orang. Kadang-kadang sampai 100 orang dia nak. Sebab hak ni ketua ni tak sama. Hak tu dengan hak je bunuh tu orang biasa je. Kita nak 10 orang ni. Hak tu tak boleh. Hak lagu tu dia ada konteks dia, ada latar belakang dia. Hak tadi tu sebenarnya nak menghapuskan hak tu, bukan nak menegakkan hak tu. Jadi hak hak prinsip keadilan Islam dalam hukum ni ialah dalam ayat ni. Lihat ayat berkenaan di bawah ini. Baca sini. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Bermaksud dan kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya, yakni kitab Taurat itu, bahawa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak kisasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan hukuman yang saksama. Nyawa dibalas dengan nyawa tanpa mengaitkannya dengan kesamaan taraf, baik daripada segi jantina, umur, status kemasyarakatan, agama dan lain-lain. Jadi pembunuh tu walaupun kanak-kanak dalam perut, dia gugurkan, kira bunuh. Doktor tu kena bunuh lah. Padahal kanak-kanak tu tak jadi gapo lagi, kita kata tak tahu nak jadi, boleh jadi dia orang biasa ya, kalau akan datang tapi manusia tak kira. Bunuh budak pun kena bunuh. Tak boleh kata dah bunuh budak jadi tak kena bunuh balak. Pasal apa tak sama taraf dia, tak boleh gitu. Ni dalam Islamnya qaid orang merdeka diqisas dengan sebab membunuh orang merdeka. Al-hurru bil hurri tadi kan dalam ayat kita baca tadi, kutiba alaikumul qisas fil qatl. Al-hurru bil hurri itu qaid, itu orang panggil qaid. Ini qaid. Orang merdeka diqisas dengan sebab membunuh orang merdeka. Hamba diqisas dengan sebab membunuh hamba. Dan perempuan diqisas dengan sebab membunuh perempuan. Yang terdapat pada ayat 178 surah Al-Baqarah ini hanya qaid ittifaqi, orang panggil. Dalam istilah ulumul Quran, dia panggil qaid ittifaqi. Ia bukan qaid ihtirazi yang merupakan syarat yang mesti. Bukan. Kalau qaid ihtirazi ni syarat mesti. Qaid ittifaqi ni dia sebut berdasarkan
berlaku pada masa itu. Dan bukan itu syarat, bukan sebagai syarat yang mesti. Sememangnya ada sebab dan latar belakang tertentu yang mengendaki sifat-sifat itu disebutkan di dalam ayat 178 ini. Ia hanya berkait dengan sebab dan latar belakang berkenaan sahaja. Itu ayat tadi itu. Adapun untuk umum, hak ni, ayat ni kita pakai. Mungkin setengah-setengah orang dia kata ayat ini wa katabna alaihim fiha dalam kitab Taurat ni. Kitab Taurat tu sudah mansuh dah. Orang tak pakai dah tu undang-undang ni lagu lain. Sebab tak adil. Tak kena lah kata. Sebab itulah orang belajar usul tafsir, orang belajar usul fiqh, qawaid tafsir, macam-macam. Nak faham benda-benda gini lah. Tak semestinya ada dalam syariat dulu tu semuanya mansuh. Tak semestinya begitu. Jangan kita ingat semua syariat Nabi Musa mansuh belaka. Ada, tidak semua. Jadi hak ni tidak mansuh hak ni. Kita tahu mana? Kalau tengok dalam hadis jelas benar lah, banyak benar lah. Banyak benar lah. Misalnya cerita dalam Bukhari ke apa, tapi kita pergi kepada hadis lah situ tu. Dalam Bukhari ada sahabat dia bunuh orang kafir, bunuh pasal dia ingat orang kafir tu dah langgar perjanjian. Sebenarnya ada berlaku kekeliruan di situ. Nabi SAW bayar dia kepada orang kafir, bayar dia kerana kesilapan sahabat tadi. Dan Nabi tidak kisas dia, bukan kerana apa tak kisas tu, kerana dia kira pembunuhan itu berlaku secara tersalah, bukan sengaja. Sebab apa nak cerita ni kan, panjang cerita lah. Cerita sahabat-sahabat yang dihantar ke Bi'ri Ma'unah, peristiwa Bi'ri Ma'unah, 70 orang sahabat kena bunuh situ. Jadi ada seorang lari terlepas tu, dia lari, tiba-tiba dia jumpa dengan puak-puak musuh ni. Dia ingat puak-puak tu serupa lah, padahal puak-puak musuh tu terbahagi kepada dua. Hak puak saudara molek-molek pun buat perjanjian dengan Nabi, setia molek. Anak saudara ni gila kuasa, pergi bunuh orang-orang Islam. Jadi hak mana satu, di situ dah berlaku kekeliruan. Nabi bayar dia, walaupun orang kafir. Dan kira-kiranya kalau cukup syarat dia kena kisah lah bila bunuh orang Islam bunuh orang kafir. Padahal kafir mu'ahid, kafir yang ada buat perjanjian damai dengan negara Islam. Jadi perempuan ni gitu. Cumanya sahabat dia keliru, muka dia dalam keadaan takut ni. Seorang yang tengok lain mati habis. Bila dia jumpa tu dia bunuh lah, ada ke dia. Jadi Nabi buat kan, Nabi bayar dia. Kalau orang kafir ni tak perlu kita heran. Bayar dia tu sebab apa? Ganti kepada bunuh bala. Sebab apa tidak bunuh bala sahabat tu? Bukan kerana dia Islam tu kafir dah. Kerana tersalah pembunuhan itu, bukan dengan sengaja. Sebab itu tak bunuh bala. Jadi kena juga ke mana-mana pun dia. Jadi kalau kata orang kafir tak boleh dibunuh kerana bunuh orang Islam, ataupun orang Islam tak boleh dibunuh kerana bunuh orang kafir, tu kafir harbi. Kafir ni banyak jenis pula. Itu kalau kafir harbi. Kafir harbi dia bila-bila masa dia tunggu puasa. Kalau dah ke dia lepas sikit, kita ralik sikit gagai mari cekik tekuk hak aku tu. Kafir harbi ni kalau tidak begitu kan banyak lagi kafir zimmi, kafir muahid. Jadi kalau kafir-kafir lain tu tidak sama ya. Kalau dia bunuh orang Islam, dia kena bunuh bala. Orang Islam bunuh dia, orang Islam kena bunuh. Sebab kira nyawa, bukan kira agama, bukan kira status dia dalam masyarakat. Dan mata dengan mata, kalau dia colek mata, kita balas colek mata jugalah. Kalau nak lagu tu boleh, tu panjanglah pula perbincangannya, kena pergi kepada hadis pula. Di sini dia yang gitu setara tu ya. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Maknanya kalau dia kerak hidung anak kita, katakanlah kerak hidung anak kita, jadi kita tak kisah kerak hidung dia lah depan kita. Kita sendiri kalau nak kerak kau, ataupun pihak kerajaan lah, pihak pemerintah, ada orang yang ditugaskan kerak sepanjang mana, kerak sepanjang ni, kerak. Kalau dia nak begitu, itu diterima oleh Imam Syafi'i. Apa terima gitu.
Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu panjang cerita lah, panjang cerita gigi kepekoh gapo pula tu. Kalau Imam Abu Hanifah dia kata tak boleh, sebab tidak boleh sama. Kalau boleh sama betul tak apa. Misalnya orang tu patah gigi kawan tu, gak gigi dia gonjat dah. Jadi waktu dia patah gigi kawan tu, ni pun patah gigi yang sama, sedangkan gigi kawan tu kemah lagi. Tak sama. Dia kata kalau tidak boleh betul-betul sama, kena bayar ganti rugi saja. Bayar ganti rugi. Tidak ada balah kau lagu tu gigi dengan gigi saat ni. Mana dia ada kemungkinan tidak boleh sama. Tetapi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik kata boleh ni, lagu ni boleh. Cuba bayangkan kalau katakanlah anak-anak kita siapa-siapa lah, kena bunuh, sebelum dia bunuh tu dia bukan bunuh selalu, dia bedil selalu, bukan. Dia seksa dulu, dia bedil kaki, dia kerak telinga dulu. Kata bayangkan, si anak yang tengok ni, dia puas hati ke ayah pembunuh ayah dia tu bedil gitu saja, mati selalu. Boleh jadi tak puas hati. Jadi beri peluang kepada dia lah. Dia nak buat apa dia buat kepada ayah dia. Inilah maksudnya. Sebab itulah Nabi kan pernah kan dalam sebab kalau kita baca hadis jelas lah ni kau jelas lagi. Kan Nabi pernah penggembala dia dibunuh. Lepas tu Nabi bukan bunuh saja, ambil besi panah tu selam mata dia. Apa? Sebab dia buat gitu kepada hak dibunuh tu, sahabat-sahabat yang dibunuh tu. Dia buat gitu sebelum mati dia ambil besi panah merah tu, dia buat gitu di mata. Nabi buat gitu juga dah. Itulah makna qisas. Kalau nak buat lagu tu boleh, masih boleh. Walaupun ada setengah-setengah ulama kata tak boleh kalau lagu tu. Tetapi hak molek je kita kata boleh lah. Terpulang kepada waliyul maqtul. Terpulang kepada waliyul maqtul. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl. Adalah ayat yang lain. Sesiapa yang dibunuh secara zalim, sebab ada juga bunuh memang patut bunuh pun ada sebab-sebab dia ni dibunuh secara teraniaya. Jadi kami beri hak kepada keluarga dia untuk balas orang yang membunuh itu, tapi jangan dia lebih, jangan dia berlebih-lebih. Setakat mana dia buat, dia boleh, Tuhan beri hak itu. Cuma jangan lebih-lebih, jangan israf, jangan berdoa lebih balas tu, biasa lah. Itu tak apa. Itulah hukum qisas di dalam Quran. Jadi qisas ni bukan nyawa saja dah. Kalau orang tu nyata orang muka dia, toreh muka besar, toreh luka dia sini. Wal juruh qisas, luka-luka pun ada qisasnya. Kita pun bila takak waktu tu pihak pemerintah pun buat gitu kata, toreh sini gitu. Luka-luka pun ada balasan dia. Cuma kalau kita tak silap, dia ada pilihan hak ni. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Tuhan kata, kalau seseorang tu keluarga orang yang teraniaya tu lah, ataupun orang yang teraniaya tu sendiri, kalau dia tak mati, dia maafkan. Tak salah, biarlah, tak salah lah. Kalau dia kata itu satu kebajikan yang dia buat sebenarnya. Tuhan menghapuskan dosa-dosa dia kalau ada. Tapi kalau dia nak balas boleh, dia ada hak. Dia ada hak. Kalau dia tak balas tak apa. Sia-sia lah. Dah Tuhan ampunkan dosa dia. Kafarah, menjadi kafarah kepadanya. Kalau dia maaf saja boleh. Kalau dia kata tak payah balas lah, tapi dia kena bayar ke saya sebanyak sekian-sekian. Kena bayar. Kena bayar lah. 10,000 misalnya. 20,000 ikut lah. Tu atas pemerintah lah. Dia tengok kesalahan kalau setara dia berapa, kerugian setara dia berapa sepatutnya, ganti rugi dia. Kena ikut tu lah. Kalau katakanlah 20,000 kena bayar. Bayar hanya lagu mana? Tu panjang pula ceritanya lah. Ada kau boleh bayar ansur, kau bayar sekaligus, diri sendiri kau bayar, keluarga kau bayar aja, kau lagu mana? Itu ada banyak perincian. Sebab tu kena belajarlah bahagian jenayah Islam. Sebab kalau dah tak jalan hukum Islam, orang tak cara. Cuma kalau jalan, pakai nak ngaji belakang.
Semua orang ngaji undang-undang biasa. Dia apa yang ngaji? Pasal jenayah, pasal apa? Sebab nak pakai hak tu. Hak ni pun ada juga, tapi dia tidak nak pakai. Sebab dia nak belajar. Begitu. Lepas tak saya pakai tu jadi wadah. Sebab tak saya pakai hak lain. Hukum Islam hak lain tak saya pakai. Tak saya pakai hukum pusaka. Dosa lah. Dosa. Pakai hak lain tak boleh. Tuhan kata dah, kalau sesiapa yang berhukum dengan hak tidak Allah buat turun, ni Quran ni lah, zalim Tuhan kata. Untuk saya muadil setara mana mahkamah dapat keadilan, itu mu kata pada hakikatnya zalim juga. Sebab tu kata tak boleh, tak lepas, dia kena Islam juga. Cuma kita kata payah. Tu yang masalahnya kita orang Islam ni payah. Lemah iman. Kalau orang kafir mudah pula nak pakai. Kalau Islam ni payahlah. Payah. Kena baca juga benda. Lama bukan main, susah. Sebab apa? Tak nampak ni lah. Tak nampak ni. Tuhan kata zalim. Kita kata adil. Faman ufiya lahu min akhihi, sesiapa jadi pembunuh yang diberi suatu kemaafan dari saudaranya, jadi pihak keluarga yang terbunuh, maka hendaklah ia dan seterusnya. Jadi 280 penggunaan perkataan akhihi. Sebab gini, ada kalanya orang tu katakanlah dia bunuh anak dia, si ayah tu maafkan dia. Kalau nak kira boleh kena bunuh malah lah pembunuh tu, tapi si ayah dia kata biarlah dia. Kalau dia oleh saudaranya, dia sebut saudara. Di sini mengisyaratkan kepada syariat lebih menggalakkan pengampunan daripada menuntut qisas. Jadi hukum qisas ni orang panggil hak hamba, bukan hak Tuhan. Hukum qisas ni hak hamba. Kalau hamba nak dibunuh, bunuhlah orang. Kalau hamba tu, mana katakanlah orang tu mati, dibunuh anak dia, ayah dia tu, kata tak ayah bunuh balah lah, boleh. Bukan ubah hukum Allah lah tu. Dia ada pilihan. Dia maaf tu, boleh. Dia kata saya tak payahlah saya bunuh tu, tetapi kena bayar ganti rugi. Kena bayar. Dia ada 3 pilihan situ. 3 pilihan situ. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, jadi hak maaf ni apa ni boleh benda lagu ni. Baca lagi, baca apa ni Safwan. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Innallaha bima ta'maluna basir. Bermaksud, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka, yakni isteri-isterimu itu, memaafkannya, tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan pemaafan kamu itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbudi kepada sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat apa jua yang kamu kerjakan. Jadi banyak perkara lah, dalam banyak kes maaf itu Allah suka. Dalam kes mas kahwin ni pun kalau maaf molek juga, Tuhan kenal juga. Dalam kes kisah pun gitu juga. Bahkan dia jadi penghapus dosa seseorang itu kalau dia maafkan. Tetapi ialah tanya diri sendiri lah, mana dia hak dia. Kalau hukum hudud ni hak Allah, tidak boleh orang maafkan, tak boleh. Kalau hukum qisas boleh. Maka hendaklah ia pihak yang memaafkan itu mengikut cara yang wajar dalam menuntut ganti nyawa. Jangan diminta lebih-lebih sangat, parah sangat. 2-3 kali kawan tu hidup pun tak akan terbayar lagi. 3 kali hidup, mati, hidup semula. No, sepanjang tu pun tak boleh nak bayar. Janganlah sampai lagu tu, parah sangat.
Dan pihak pembunuh yang mendapat kemaafan itu pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Dah orang bui dah tu kelonggaran tu, tidak kata nak bunuh balah, maafkan dah tu. Cuma dia suruh bayar. Jadi dah suruh bayar tu bayarlah. Kita salah kan? Mujur dah tu tak kena bunuh. Jadi bayarlah molek. Itu maksudnya biar seimbang lah. Biar seimbang. Benda ni kalau naik mahkamah banyak selesai lah. Sebab tidak jadi terlajak kau ni, ni tidak terlajak kau ni, jadi munasabah. Hakim boleh cadangkan yang munasabah di kedua-dua pihak itu. Itulah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Jadi hukum jadi tidak kata kisah tu mesti bunuh hukum mana-mana pun. Itu satu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas, ini untuk membalas dendam pula, maka ia akan mendapat azab yang amat pedih. Jadi tak boleh lah lebih-lebih dah kisah dah tu tak pada lagi nak balas lagi, tak boleh lagi tu. Jadi ini 281. Keringanan dan rahmat yang disebutkan Allah ini mengisyaratkan kepada syariat terdahulu yang tidak memberi hukuman pilihan kepada pembunuh dengan sengaja. Hukuman terhadapnya tidak ada lain selain dibunuh balas. Dia sebut keringanan ini, rahmat ini mengambil kira syariat dulu. Jadi syariat kita ni ada pilihan situ, satu kelonggaran tu. Bila ada kelonggaran tu kena jagalah. Kena jaga di situ. Ni cerita lain pula kan. Lepas tu dan pada undang-undang qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup untukmu. Walakum fil qisasi hayatun. Jangan ingatmu orang tu bunuh orang, mu bunuh balas dia jadi dua orang mati. Kalau kita tak usah bunuh dia dah, seorang aja mati kita kata. Jangan gitu Tuhan kata. Pada hukum qisas tu apa yang Tuhan suruh balas, hukum bunuh balas tu, sebab tak suruh orang lain hidup lagi. Semula kalau kita buat lepas gitu kan sedap lah orang bunuh orang. Aku ke mana-mana pun bunuh orang, aku tak kena bunuh. Bersedia molek baru kalau hak jenis bering tu kata. Hak jenis degil tu aku masuk dalam J lagi senang. Pas kajak air tangguh aku pas mati. Dia pun lagi senang lagi. Ada orang macam itu. Orang lain tak takut lah nak buat jenayah tu, mudah lah jadi. Sebab itulah pada hukum qisas tu ada kehidupan. Yang ni kehidupan walaupun ni dia bunuh seorang, bunuh balas dua tu. Kalau tak bunuh hak tu, tak bunuh pembunuh tu, sama ada dia ke semula bunuh orang lain pula, ataupun orang lain tak takut lah. Ni kalau tengok kena bunuh balas, pula. Wal yashhad apa ni, ta'ifatun minal mu'minin tu, dalam surah Nur tu. Apa ni, kalau dalam Islam ni dia suruh orang tengok mana hukum itu depan orang. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi azab hukuman tu biar satu golongan orang mukmin ni tengok. Sebagai saksi kan tak memang kena bunuh sungguh. Mana tahu takutnya susuk ke, wak lari tak lain, tak bunuh pun. Ada berlaku. Jadi satunya orang boleh tengok memang bunuh sungguh. So, yang keduanya la qawada illa bisayf. Nabi kata tiada pembunuhan balas melainkan dengan pedang. Pedang apa pacul depan orang apa bayarkan. Dah kerak sini jatuh, jatuh pala bawahnya jatuh. Bayarkan. Tak takut macam darah. Macam darah. Tengok. Takutlah. Itu tujuannya. Dalam Quran banyak sebut. Dia sebut sebagai nakalan, sebagai pengajaran yang menakutkan. Jadi orang takut nak buat kesalahan itu. Itu penting. Jadi itulah kalau pula kepada manusia dia kata tak payah bunuh balas. Wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Yang ni bertakwa lagu mana? Dengan menghindari pembunuhan kerana takut akan diqisas. Paling tidak kerana takut. Kerana takut tak apa dah. Kalau orang takut sungguh kepada Allah tu, dia tak akan buat apa benda tu. Tak akan buat apa. Ada peluang pun tak say. Ini masalahnya hak jahat. Jadi kena ingatlah
Jangan kata hukuman qisas ni menyebabkan jadi orang mati ramai. Tak, kematian akan sedikit dengan sebab ada hukum ni. Tak ada hukum ni tu kematian lebih ramai. Tu benda rahsia Allah Subhanahu Taala royak sini. Jadi kita tak boleh terima lah. Apa ni undang-undang dicadangkan, hak diperkenalkan oleh puak-puak barat tu, dia kata bunuh balas ni tak ada. Bunuh balas ni zalim macam-macam dah dia kata tu dah. Tak kena, kita tak boleh. Sebab apa? Bercanggah dengan Quran ni. Bercanggah dengan Quran. Tak boleh, kena tolong. Bunuh balas tetap ada. Setara kena bunuh lagu tu pun galik-galik lagi. Berani lagi mengedar dadah ke apa kan. Setara tu berani lagi. Bahkan dia tak ada bunuh kan. Sedap benar. Tak takut. Setara ada bunuh tu. Cumanya masalah dadah tu dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Kita ni hukum Islam lengkap kan, ada. Boleh ke? Ya, itu salah satu cara. Kalau kerajaan pilih cara lagu tu, okey, boleh terima. Kena pakai hak tu. Tapi boleh berubah ke tidak hukum? Boleh. Boleh berubah. Sebab hukum tu tidak tetap. Hukum tu tidak tetap. Dia berdasarkan kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah pada masa tu rasa kena buat gini, kena bunuh, kena dada, katakanlah. Kalau cukup-cukup syarat dia lah terbukti. Kepakar tu lah. Pas mula kena ubah, tak kena bunuh. Boleh tak? Boleh. Sebab itu bukan hukum Quran, bukan hukum hadis. Ijtihad. Ijtihad ni dia berubah mengikut keadaan. Itu bendanya. Jadi apa ni, adakah itu termasuk dalam ta'zir? Ya, ta'zir. Ta'zir sampai ke peringkat bunuh boleh. Dan boleh berubah-ubah sebab itu hukum ta'zir, bukan hukum hudud. Hukum hudud ni tak ada sebut dalam Quran, dalam hadis. Hukum qisas pun kita ada sebut, ni tak ada. Bila tak ada, tengoklah. Itulah perlunya kepada kebijaksanaan pemimpin, pemerintah. Dia nak pakai lagu mana ni? Dalam masalah ni, kalau kita nak suruh selamat bangsa kita daripada jadi punah ranah, generasi muda ni punah, kena buat gini. Bicarlah. Bicarlah. Zaman ni bicar dalam parlimen. Bicar dalam parlimen tu payah kalah juga. Kalau dalam Islam pun begitu juga, kena ada perbincangan benda-benda lagu tu. Jadi hukum bunuh apa, dia bergantung kepada keadaan itulah. Tapi kalau bunuh orang ni tak lagi. Dalam perut pun kalau bunuh kena bunuh balas. Janin dalam perut tak boleh. Usaha kau ada dah. Orang cendekiawan bunuh orang gila, tak boleh, kena bunuh balas ni. Sebab nyawa. Masalah nyawa. Bukan kira dari segi dia tu gila ke dia pun tak kira. Itulah keadilan Islam dari segi hukum jenayahnya. Jadi ini cerita lain pula, kita setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu